Seterusnya, kita akan beralih pula kepada 3 zaman pemerintahan yang terdapat dalam tamadun India. Zaman pertama ialah zaman awal yang bermula daripada zaman Vedic, iaitu antara tahun 500 sebelum Masihi hingga 1500 sebelum Masihi, sehinggalah zaman kedatangan Islam ke India. Kedua, zaman pertengahan, iaitu zaman selepas penaklukan Islam di beberapa jajahan di India. Ia terbahagi kepada zaman Kesultanan Delhi dan zaman Kerajaan Mongol. Ketiga, zaman kontemporari yang bermula selepas penjajahan Barat di India. Para pelajar sekalian, ayuh kita lihat satu persatu kerajaan dan upaya yang terdapat pada zaman awal dalam tamadun India. Pertama, zaman Vedic, iaitu bermula pada tahun 500 hingga 1500 sebelum Masihi. Masyarakat pada zaman ini terdiri daripada bangsa Aryan yang berasal dari Poland dan Asia Tengah, sekaligus melahirkan budaya Indo-Aryan. Mereka mencipta teks agama yang dipanggil sebagai Rig Veda. Ini adalah bukti bermulanya kehidupan beragama bagi masyarakat India. Pada zaman ini, mereka masih melihat kepada perbezaan kulit dan ciri fizikal sesama manusia. Kedua, Empayar Maurya. Empayar ini bermula pada tahun 185 hingga 321 sebelum Masihi. Asas empayar ini ialah Chandragupta Maurya Maurya. Empayar ini telah mencapai zaman kegemilangan dalam agama Buddha, iaitu Jainisme. Buktinya adalah 3 Great Stupa terletak di Sanchi. Contoh pemimpin terkenal dari empayar ini ialah Chandragupta Maurya dan Asoka. Ketiga, Empayar Gupta bermula pada tahun 300 hingga 600 Masihi. Zaman ini juga dikenali sebagai zaman klasik atau zaman keemasan, yang mana telah berlaku perkembangan dalam sastra Hindu, seni bina dan juga sains. Antara karya yang terkenal pada waktu itu ialah Shankuntala dan Kamasutra. Dalam tempoh tersebut juga, Empayar Gupta telah menerima ancaman daripada China dan Greek. Keempat, zaman Pallava, iaitu bermula pada tahun 600 hingga 900 Masihi, atau juga dikenali sebagai zaman Kalabra. Buddhisme telah diangkat sebagai agama rasmi serta menggunakan bahasa Sanskrit Tamil. Di akhir zaman Pallava telah berlaku pergerakan bakti, iaitu Saivisme dan Jainisme, sehingga ianya dijadikan sebagai agama rasmi pada waktu itu. Kerajaan seterusnya dalam zaman awal ialah Kerajaan Chola. Ia bermula pada tahun 850 hingga 1200 Masihi dan telah menjadi kuasa utama di India Selatan. Kerajaan ini berkembang maju dengan baik sekali. Buktinya, telah wujud perdagangan antara Kerajaan Chola dengan Kepulauan Melayu dan juga Asia Tenggara. Kerajaan Chola telah meninggalkan pelbagai kesan di Asia Tenggara. Ia meliputi aspek agama, ketatanegaraan, bahasa, sastera dan kesenian. Seterusnya, kita beralih pula kepada zaman pertengahan dalam tamadun India. Zaman ini bermula
selepas kedatangan Islam ke India, iaitu pada abad ke-7 Masihi. Pada zaman ini, terdapat dua kerajaan Islam, iaitu Kesultanan Delhi dan Kerajaan Mongol. Terdapat dua kerajaan pada zaman pemerintahan Kesultanan Delhi, iaitu Kerajaan Subaktigin dan Kerajaan Ghori. Kerajaan Subaktigin adalah kerajaan Islam pertama di wilayah India. Kerajaan ini telah mencapai kegemilangannya ketika berada di bawah pemerintahan Mahmud Al-Ghaznawi. Pemerintah Kerajaan Ghori akan berhasil merebut kekuasaan tersebut daripada kerajaan Subaktigin. Kerajaan ini berasal dari daerah Ghori, iaitu satu kawasan di antara Arab dan Hamad di Afghanistan. Kerajaan Ghori diasaskan oleh Sayyidina Hussein bin Hussein. Beliau telah memutuskan dari kedudukan Islam kepada India. Selepas itu, bermulalah pemerintahan dinasti yang pemerintah pada zaman pertengahan yang seterusnya ialah Kesultanan Mongol. Ia bermula apabila Babur berjaya mengalahkan Kesultanan Ibrahim Lodi dalam peperangan Panipat I pada tahun 1526. Kesultanan Mongol juga merupakan dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Di bawah Kesultanan Mongol terdapat 5 orang pemerintah yang berkuasa, iaitu pemerintah pertama ialah Zahiruddin Babur. Zahiruddin Babur berperanan dalam menstabilkan politik dan memperkuatkan angkatan perang. Pada tahun 1529, wilayah kekuasaan Mongol sangat luas, bermula dari Turkistan hingga ke Teluk Benggala. Ini bermaksud daerah-daerah penting telah berada di bawah kekuasaan Mongol. Pemerintah kedua pula ialah Humayun, bermula pada tahun 1530 hingga 1556 Masihi. Humayun merupakan anak kepada Zahiruddin Babur. Humayun mempunyai kepribadian yang tinggi, terpelajar dan bijak mengatur strategi. Pada masa yang sama, Humayun banyak menghadapi ancaman musuh yang terdiri daripada kaum kerabatnya yang berusaha untuk menjatuhkan kepimpinannya. Pemerintah ketiga dalam Kesultanan Mongol ialah Sultan Akbar yang merupakan anak kepada Humayun. Sultan Akbar telah menggantikan Humayun pada tahun 1556. Sultan Akbar terkenal sebagai seorang yang gagah berani dan memiliki prestasi yang tinggi. Pemerintah keempat dalam Kesultanan Mongol ialah Shah Jahan. Nama sebenar Shah Jahan ialah Shahabuddin Muhammad Khurram. Shah Jahan memerintah dari tahun 1628 hingga 1658. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh dalam bidang seni bina. Antara hasil seni bina beliau yang terkenal adalah Taj Mahal. Seterusnya, pemerintah kelima ialah Aurangzeb yang telah memerintah selama 48 tahun di antara tahun 1658 hingga 1707 Masihi. Nama sebenar Aurangzeb ialah Uhyuddin Muhammad. Dengan ini, tamatlah sudah zaman pertengahan. Seterusnya, kita beralih pula kepada zaman kontemporari.